Halo, selamat tengah hari, salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana menonton video pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Saya Cikgu Franklin. Selain daripada 4 Wardah, pada hari ini kita ada juga 4 Digital. Saya mengalu-alukan kehadiran semua murid-murid 4 Digital. Ini pertama kali saya mengajawab. Saya akan mengajawab untuk satu tempoh yang singkat, iaitu sepanjang tempoh SPM ini sahaja. Alright. So, kalau tuan-tuan lihat, ya, kita akan meneliti tajuk ataupun bab yang baru pada hari ini. Okey, bab yang kelima. Baik, tajuknya ialah tajuk genetik. Alright. So, ada yang tahu tentang tajuk genetik serba sedikit. Mungkin tahu tentang gen, ya, tahu tentang DNA. Okey. Kalau kita lihat tajuk-tajuk ini amat menarik. Contohnya di dalam siri-siri penyiasatan jenayah dan sebagainya, bila kita lihat dia ada sedikit sebanyak kena-mengena dengan gen, DNA, kromosom dan sebagainya. Alright. So kita nak tahu apa yang kita nak tahu melalui pengajaran pembelajaran hari ini. Okey, kita akan masuk subtopik 5.1. Okey, tajuknya pembahagian sel. Dan hari ini kita akan fokuskan tentang 3 perkara, iaitu yang pertama gen, yang kedua DNA dan yang ketiga kromosom. Okey, ini adalah benda yang paling basic yang tuan-tuan kena tahu melalui tajuk genetik ini, kerana kalau tak faham yang ini, tajuk-tajuk yang selanjutnya kamu pun takkan faham. Okey, so tolong sit back, relax and try to understand. Okey, untuk itu tuan-tuan boleh menyediakan buku nota. Okey, seharusnya mesti ada buku nota ya, buku nota. BK buku nota. Buku nota ni pastikan ada depan awak sekarang. Okey, untuk mencatat, untuk mengambil sedikit sebanyak nota yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, dan juga mesti ada buku teks. Buku teks anda, muka surat ini. 76 hingga 78. Okey, so adakah anda bersedia? So, kita akan mula sekarang ya. Baik, cikgu akan terus kepada tajuk ini dulu dengan satu kaedah gambaran. Okey, sekarang tak perlu buku teks, kita tengok buku nota dulu ya. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, okey, dalam tubuh manusia ini dibina atau direka atau kita mempunyai banyak sel. Setuju kan? Yang ini masa sebelum-sebelum ini dia pun dah belajar. Di dalam badan kita ada pelbagai jenis sel. Alright? Dan setiap sel ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Salah satu struktur yang paling penting yang dijumpai dalam sel ialah siapa tahu apa benda ni? Kalau awak teka nama struktur ini ialah nukleus, maksudnya betul So nukleus. Oops, sorry. Nukleus. Alright? So itu adalah struktur nukleus. Okey? Dan apabila kita melihat gambar yang kedua, okey, gambar yang kedua ya. Ni gambar pertama. Gambar pertama ceritanya dia adalah sel ringkas. Okey? Sel ringkas. Sel ringkas terletak di dalam badan manusia dan sel ringkas ni mempunyai pelbagai struktur. Okey? Yang ini kamu dah belajar dah. Contohnya ada sitoplasma, ada vacuole, ada dinding sel, ada membran sel. Dinding sel ada dalam sel-sel tumbuhan. Okey? So, mitokondria. Okey, semua itu kamu dah belajar dalam tingkatan 1. Okey? So, kita akan fokuskan kepada bahagian yang dinamakan nukleus. Nukleus ni, okey, nukleus ni kalau kita zoomkan, zoom ni maksudnya apa? Kita besarkan dan kita nak tengok apa yang terkandung di dalam nukleus tersebut. Kita akan ada ular ke dalam ni? Ada ulat ke dalam ni? Okey, bila kita buka nukleus itu dan lihat di dalam, ada struktur yang berbentuk bebenang halus. Bebenang halus. Okey? Bebenang halus ni apa benda ni sebenarnya? Okey, ini yang dinamakan atau yang dikatakan sebagai kromatid sebenarnya tuan-tuan. Kromatid. Okey? So yang pertama apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama kita tahu dalam badan kita ada banyak sel-sel ringkas.
struktur yang paling penting ialah nukleus. Nukleus ini kalau kita zoomkan, kita boleh nampak berbenang-berbenang halus. Berbenang-berbenang halus ini namanya kromatid. Okey. Baik. Kromatid. Okey, kita bermula dekat sini tadi ya. Okey, ini adalah gambar yang sama tapi cikgu dah kecilkan. Okey, ini adalah sel ringkas, betul? Okey, ini adalah nukleus yang telah dizoomkan, nukleus ya, nukleus zoomkan dapat ni. Dalam nukleus ada apa? Ada apa? Kromatid. Okey, struktur berbentuk berbenang halus. Okey, sekarang sekali lagi anak panah hijau zoom. Zoom, apa kita nak zoom? Kita nak zoom pada kromatid ini. Kita nak zoom pada kromatid ini. Sebenarnya apa yang terkandung atau apa yang menghasilkan kromatid? Kromatid itu terdiri daripada kromosom. Ni dah jumpa kromosom. Okey. Ini cikgu janji tadi kita nak belajar 3 je kan? Ada 3 je kan? Ya. Kromosom salah satunya. Okey. Kromosom satu. Sekarang kau tahu dah apa itu kromosom, di mana letak kromosom di dalam nukleus. Boleh? Setakat ni okey ha? Baik. Apabila kita zoom, anak panah hijau lagi, zoom. Zoom maksudnya kita nak besarkan, kita nak fokuskan. Kromosom ini pula sebenarnya dibina daripada apa? Kromosom dibina daripada gen. Okey, awak nak sebut gen ke, jin ke, terpulang. Okey, tapi dalam bahasa Melayunya sebutannya gen. Kalau dalam bahasa Inggeris, sepatutnya tambah lagi satu e kat sini. Jadi jin. Okey, tak nak confuse, tak nak belajar dalam bahasa Inggeris, gen. Dalam bahasa Melayu gen. Gen ni apa? Seluruh ni kita masih panggil, keseluruhan ni kita masih panggil dia kromosom. Okey? Tetapi tuan-tuan, yang ini je, yang ini nampak ni. Yang ini satu ni. Yang ini kita panggil dia gen. So boleh tak kita katakan, okey, cikgu nak tanya sikit. Boleh tak kita katakan kromosom itu sebenarnya terdiri daripada gen-gen? Setuju atau tidak? Jika anda setuju, maksudnya anda pandai. Betul. Gen-gen sebenarnya ialah benda ataupun struktur yang membina kromosom. Boleh tuan-tuan? Okey, baik. Seterusnya. Last kali. Ya, kita nak belajar tentang DNA. DNA tu terdiri daripada mana pula? Okey, ada anak panah warna hijau. Zoom. Kita zoom dekat DNA ni. Kita akan jumpa ada molekul yang ringkas ni. Molekul yang ringkas ini, inilah yang dikatakan sebagai DNA, tuan-tuan. Okey, so DNA ialah molekul yang paling ringkas. Okey, kita senang cerita dari besar ke kecil ataupun daripada kecil ke besar. Okey, kalau anda jawab dari besar ke kecil, anda pandai. Besar ke kecil. Inilah molekul yang paling ringkas. Ini DNA ni. Okey. DNA ni adalah molekul yang paling ringkas yang membina gen. Gen berkumpul dan membina kromosom. Kromosom dalam nukleus. Ya. Okey. So itulah serba sedikit tentang tajuk ini ya. Tajuk ini kita nak tahu ringkas saja. Memang ringkas saja, tapi saya nak awak fahamkan bahawasanya di mana letaknya kromosom? Di dalam nukleus. Okey, kromosom terdiri daripada gen. Gen dibina daripada DNA. So DNA ialah paling ringkas. So DNA ni ialah singkatan. Dalam peperiksaan boleh tak tulis DNA? Boleh. Syaratnya mesti gunakan huruf besar. Okey, seterusnya. Kita nak tengok sedikit. Nanti nota ni cikgu akan hantar, jangan risau. Ada dalam grup WhatsApp nanti. Okey, asid susah nak sebut. Deoksiribonukleik atau DNA. Senang aku sebut DNA je lah. Ya. DNA ni, DNA ni ya, terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida.
Nukleotida. DNA tadi ya, yang molekul-molekul kecil tadi ya, dia terdiri daripada nukleotida. Alright? Nukleotida ni sebenarnya, unit nukleotida ni terdiri dari 3 komponen, iaitu gula deoksiribosa, base bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. So bila buat nota nanti, tolong jangan buat nota macam cikgu bagi. Awak buat nota yang paling ringkas. Okey? Contoh macam ni. Ya, DNA. Tulis je DNA. Okey? DNA terdiri daripada unit asas yang dinamakan sebagai nukleotida. So buat je lah dekat bawah ni, nukleotida. Okey? Nukleotida. Kemudian nukleotida ni terdiri daripada 3 komponen. Gula deoksi, macam tu, base dan juga fosfat. Dah siap nota untuk satu slide ni. Sebenarnya yang ini je. Yang ini je. Jangan pergi salin pula nota panjang-panjang, tak nak. Okey? So DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida yang berpintal antiselari antara satu sama lain membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2. Satu benda je pentingnya. Apakah bentuk DNA? Helix ganda 2. Itu je. Dah, siap. Helix ganda 2 ni ialah bentuk ni ya, tuan-tuan. Helix ganda 2. Bentuk ni. Ni. Ni bentuk ni. Bentuk ni. Helix ganda 2 macam tu. Okey. Seterusnya, ini yang dikatakan sebagai struktur DNA helix ganda 2. Faham ya? Baik. Seterusnya gen. Gen ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Okey. Gen, unit asas pewarisan, dia menentukan ciri individu. Apa ciri-ciri individu ni sebenarnya? Contoh, berlesung pipit. Dikawal oleh gen. Kau tak boleh buat. Kau tak ada lesung pipit, kau nak pergi kat doktor boleh tak saya buatkan saya lesung pipit, boleh tak? Tak boleh. Okey? Gen yang mengawal benda. Kumpulan darah dikawal oleh gen. Ya. Warna mata kita. Macam aku warna mata biru. Contoh. Tak cikgu warna mata anak mata hitam. Okey? So warna mata, jenis rambut, kumpulan darah, kebolehan menggulungkan lidah, warna kulit, semua itu dikawal oleh gen. Itu yang dikatakan sebagai ciri-ciri individu. Boleh ya? Okey, gen berfungsi mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma seperti ni contoh-contoh. Kebolehan menggulungkan lidah, bentuk biji kacang ini pada tumbuhan. Pada tumbuhan pun ada ya. Jangan kata manusia je ada gen. Manusia juga ada DNA. Tumbuhan dengan haiwan tak. Semua benda-benda hidup ada gen. Okey. Warna bulu pada kucing. Kucing berbulu putih dan hitam. Semuanya dikawal oleh gen. Gen tersusun sebagai segmen pada DNA. Di sepanjang tu. Ini kita dah tahu tadi kan. Kita dah belajar tadi kan. Dan cikgu kata gen tersusun untuk membentuk kromosom. Terdapat beribu-ribu gen di dalam satu molekul DNA. Nampak tak? Okey. Gen. Ini bentuk gen pula. Tadi DNA. Ini gen. Okey. Kromosom pula. Setiap kromosom mempunyai beberapa gen. Okey. Setiap kromosom terdiri daripada beberapa gen. Itu sehingga 200 hingga 300 gen bagi setiap kromosom. Okey. Kita tengok dekat sini ya. Ini yang dikatakan sebagai kromatid. Okey, kromatid. Okey, tengah-tengah ni ada sentroma. Tengah-tengah ni yang menyambungkan dua kromatid. Ada sentroma. Okey, so ini gen yang memprogramkan warna kulit. Kalau warna kulit aku warna hitam ke warna coklat ke, itulah warna kulit aku. Dilahirkan macam tu. Aku tak boleh tiba-tiba salin kulit jadi macam Mak Saleh ke. Tak boleh. Okey. Satu gen yang memprogramkan warna rambut. Kalau warna rambut awak perang, maksudnya yang mengawalnya ialah gen ini. Gen ini yang mengawal. Kalau ada gen ini, maksudnya warna rambut awak perang contohnya. Kalau warna hitam, tetaplah hitam. Nak perang, pergi salon. Pergi warnakan rambut awak. Okey. So kaitan antara kromosom, DNA dan gen. Setiap spesies di dunia ini mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Ingat tu.
Setiap spesies, maksudnya tikus contohnya, itik contohnya. Itik ada 80 kromosom. 80 lah, contoh cikgu bagi contoh. Okey, tikus contohnya ada 40 kromosom dalam badan dia. Maksudnya 40 kromosom sahaja. Okey? Bilangan. Okey, sel soma yang normal mengandungi 46 kromosom. Sel soma pada manusia 46. Sel soma ni ialah semua sel-sel dalam badan. Semua sel kecuali sel pembiakan. Semua sel. Okey, contohnya kita ada sorry. Pembiakan. Okey. So kalau kita lihat dekat sini alright. Sel soma maksudnya semua sel kecuali sel pembiakan. Sel pembiakan ni gamet kita. Gamet jantan apa? Sperma. Okey, sperma. Gamet betina ovum. Ini bukan sel soma. Ini dan ini bukan sel soma. Okey? Semua sel yang lain ialah sel soma. Semua sel soma mengandungi 46 kromosom. Setiap kromosom wujud secara berpasangan mengikut bentuk, saiz dan rupa. Okey? Bentuk, saiz yang serupa. Okey? Pasangan kromosom dikenali sebagai kromosom homolog. Homolog sebab apa? Dia sama, homo. Kromosom homolog manusia boleh disusun berdasarkan bentuk dan saiz. Okey, so ingat dalam manusia ada berapa kromosom? 46 kromosom. Berapa pasang kromosom? 23 pasang kromosom. Ingat inilah yang dikatakan sebagai karyotyp. Karyotyp ini jumlah kromosom. Macam mana kita kira? Okey, tengok pasang-pasang. Satu pasang ada berapa? 2 kromosom, titik-titik 2 kromosom. Faham? Pasangan yang kedua ada lagi 2. Sampai pasangan yang ke-22. Sampai pasangan yang ke-22. Kalau ada pasangan yang ke-22, di sini saja kita ada 44 kromosom. Setuju tak? Sebab 22 pasang darab dengan 2. Contoh, saya kira. Ini pasangan pertama kan? Okey, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Nampak? 44 dah cukup belum kromosom untuk manusia? Belum. Kenapa yang ni merah-merah ni? Ini dikenali sebagai kromosom seks. Kromosom seks. Sama juga untuk perempuan pun ada juga kromosom seks. Kromosom seks. Okey? Kromosom seks inilah yang akan menentukan jantina. Kalau lelaki, jantina X5. Kalau perempuan, X. Itu beza dia. Okey? Sebab tu kalau kita jumpa selai rambut pada tempat kejadian jenayah contohnya, daripada rambut tu kita boleh dapat banyak perkara. Sama ada rambut itu milik seorang lelaki atau milik seorang perempuan. Adakah dia berkulit cerah dan sebagainya, boleh ditentukan daripada karyotyp ini. Yang ini yang mengawal sifat ataupun ciri-ciri yang lain. Okey? Boleh Okey, otosom. Di dalam bukan wantosom wantosom pula. Otosom dan kromosom seks. Di dalam sel manusia, kromosom boleh dibagikan kepada 2, iaitu otosom dan juga kromosom seks. Otosom ialah yang membawa gen yang mengawal sifat seperti warna mata. Okey, warna mata, kebolehan menggulung lidah, jenis rambut. Maksudnya otosom tu adalah pasangan yang 1 sampai pasangan yang ke berapa? 22. Faham tak? Otosom. So, ingat ya, otosom ialah pasangan yang pertama. Apa benda ni? Sorry. Otosom. Otomos pula. Otosom. Okey? So, manakala kromosom seks pula ialah yang membawa gen yang menentukan jantina sama ada
lelaki ataupun perempuan. Okey? Boleh ya? So inilah pasangan yang ke-23. Pasangan yang 23 ini yang dinamakan sebagai kromosom seks. Okey. Ini dia. Kromosom seks, kita ada kromosom seks dan kita ada autosom. Boleh ya? Kromosom seks ni ada dua, iaitu X dan juga Y. Bagi seorang lelaki, dia punya kromosom yang ke-23 mesti XY. Kalau seorang perempuan, dia mestilah X dan X. Boleh? Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey. Baik. Untuk tajuk mitosis dan meiosis dan juga perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okey, cikgu nak, okey, kita ada 2 kelas ya. Kita ada 4 wardah dan kita ada 4 digital. Okey, saya nak kamu wujudkan ya kumpulan. Wujudkan kumpulan iaitu contohnya dalam setiap kumpulan tu ada 4 hingga 5 orang. 4 hingga 5 orang satu kumpulan ya. Pilih kamu nak tajuk mitosis, meiosis atau perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okey. Saya akan buka nama-nama ni saya nak nama-nama kumpulan ini dalam kumpulan WhatsApp nanti. Saya mohon tuan-tuan untuk nyatakan apa tajuk pilihan anda, siapa yang terbabit. Okay? Yang itu kita akan buat melalui WhatsApp. Okay? Kemudian kamu diminta untuk bentangkan dalam Google Meet pada hari Khamis ini. Secara ringkasnya, kita bila bentang ni jangan ambil 10-15 minit satu kumpulan. Paling lama 3 hingga 4 minit cukup. 3 hingga 4 minit sahaja. Ringkas, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Okey, buat slide, kamu boleh buat slide dan kamu boleh gunakan slide itu waktu pembentangan. Alright? Tapi ringkaskan slide itu. Jangan terlalu banyak slide dan jangan terlalu banyak cakap. Okey, ringkaskan. Baik, sekian saja untuk hari ini. See you. Bye-bye.